Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini Allahumma amin. Telah mengarang penulis kitab ini ada Kiai Haji Zain Syukri. Allah Ta'ala merahmatinya, Allah Ta'ala mengampuni dosanya, Allah Ta'ala menerima segala amal ibadatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan 1001 kebaikan kepadanya, dan Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai asbab kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan asbab perbincangan kita terhadap kitab yang beliau tulis ini pada muka surat yang ke-53, tajuk penyakit rohani. Ketahuilah olehmu bahawa penyakit rohani sangat banyak. Di antaranya iaitu kufur nikmat, takabur, serakah yakni tamak, saling bersaing, saling benci membenci, hasad dan bersifat kejam. Penyakit rohani ini lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, sesungguhnya umatku akan ditimpa oleh beberapa penyakit. Para sahabat bertanya, apakah penyakit itu ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, kufur nikmat, serakah, berlomba-lomba, saling benci membenci. Sebaliknya ada dua macam nikmat, kebanyakannya dilupakan orang. Pertama, nikmat wujud diri. Kedua, nikmat imdad, yakni bergerak, berakal, bernafas dan sebagainya. Selain itu, ada lagi disebut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat kesihatan. Sungguh tidak terhingga banyaknya nikmat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Selanjutnya, segala nikmat yang didatangkan Allah adalah kita mensyukurinya atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya sesuai dengan firman Allah, dan bersyukurlah kamu terhadap nikmat Allah jika kamu benar-benar menjadi hamba-Nya. Dan barang siapa yang telah mensyukuri nikmat Allah, maka seolah-olah ia mensyukuri atas diri mereka sendiri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketahuilah bahawa akibat daripada kufur nikmat, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bencana terhadap pelakunya, seperti kesengsaraan, malapetaka, tertimpa aib, dan bahkan sampai melebar kepada lingkungan turut terkena. Siksa yang hakiki adalah terhalang memandang wajah Allah. Jika terhalang memandang wajah Allah, maka orang tersebut berarti sudah jauh dari hidayah dan taufik Allah. Orang yang tak dapat hidayah dan taufik Allah adalah orang yang diazab di dalam dunia. Itulah sebenarnya siksa yang hakiki. Berkenaan dengan penyakit rohani ini, punca kepada penyakit rohani adalah terhijab hati daripada memandang Allah. Itu punca. Punca daripada penyakit rohani adalah terhijab hati daripada memandang Allah. Antara dia tidak memandang Allah, maka secara automatik dia akan memandang dirinya. Dia akan memandang dirinya. Bila dia memandang dirinya, maka disitulah timbulnya segala sifat-sifat mazmumah yang disebutkan sebagai benci, hasad, kejam dan sebagainya itu. Kerana apa? Kerana dia memandang wujud dirinya. Kerana dia memandang dirinya. Apabila dia memandang dirinya, maka dia tidak lagi merasai berada dalam pentadbiran Allah. Sebab dia tidak memandang Allah. Dia tidak merasai berada dalam pentadbiran Allah. Orang yang tak merasai berada dalam pentadbiran Allah akan sentiasa berbimbang dengan dunia. Seolah-olahnya kalau dia tidak segera mendapatkan sesuatu perkara, mungkin perkara itu akan direbut oleh orang lain. Maka lantaran berbimbang dengan dunia inilah punca terjadi segala masalah-masalah rohani yang lain. Saya ulang balik daripada atas pula. Masalah rohani ini berpunca daripada sifat berbimbang-bimbang terhadap dunia kita.
berbimbang terhadap dunia. Kenapa berlaku berbimbang-bimbang terhadap dunia? Kerana tidak memandang Allah yang mentadbir. Kerana tidak memandang Allah yang mentadbir. Bila tidak memandang Allah yang mentadbir, maka dia merasakan bahawa dirinya yang mentadbir dirinya. Bila begitu keadaannya, kalau dia berniaga nasi ayam, timbul orang sebelah datang berniaga nasi ayam, dia akan merasakan bahawa orang sebelah itu adalah mencabar perniagaannya. Ya. Sebab apa? Sebab dia merasai dirinya yang mentadbir dirinya. Begitu. Kenapa dia boleh merasai dirinya mentadbir dirinya? Kerana dia tidak memandang pentadbiran Allah. Kenapa dia tidak memandang pentadbiran Allah? Kerana dia tidak memandang Allah. Bagaimana boleh terjadi dia tidak memandang Allah? Kerana dia tidak ada nur Muhammad. Begitulah ya. Itulah punca segala penyakit rohani. Jadi bila kita dah berbimbang dengan dunia, akan satu perkara, satu sifat akan terbentuk, iaitulah sombong. Berbimbang dengan dunia akan berlaku sombong. Maknanya, kalau aku tidak membuli, aku akan dibuli. Maka aku akan pastikan aku ini membuli orang lain. Kurang lebih begitulah. Sombong ni ada banyak kategori dan banyak kriteria, ada banyak dimensi. Okay. Bila berbimbang dengan dunia, dia akan merasa seolah-olahnya rezeki itu akan terbatas. Sebab apa? Dia merasai bahawa kalau dia tak dapatkan perkara itu, orang lain akan mendapatkannya. Maka begitulah akan berlaku hasad, dengki, haloba. Kerana apa? Kerana tidak benar-benar berada dalam takbir Allah. Semua perkara ini dah berlaku sekarang kan? Semua perkara ini sedang berlaku dah, dan sedang berlaku sekarang ini. Ini bermakna kita tenat dalam rohaniah umat Islam, tenat. Kerana semuanya buta mata hati daripada memandang Allah. Di sana ada dua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu nikmat wujud dan nikmat imdad. Nikmat wujud dan nikmat imdad. Kenapa perlu kita bicarakan tentang nikmat wujud? Supaya kita tahu bahawa kita diwujudkan. Dan bila Allah Ta'ala dah wujudkan kita, Allah Ta'ala tak lepaskan kita sendirian, tapi Allah Ta'ala kekalkan kewujudan kita itu dengan nikmat yang kedua, iaitu imdad. Imdad ni kelestarian. Imdad ni nikmat kelestarian. Macam daripada madad. Daripada madad datanglah imdad. Maknanya kelestarian, maknanya berkesinambungan. Maknanya kalau manusia mencipta satu perkara, lepas perkara tersebut tercipta, dia akan biarkan perkara itu. Contohnya, kalau kita dah cipta kipas, kita biarlah kipas kat situ. Kan dah duduk kat tempat dia. Kalau kita dah bina bangunan, biarlah bangunan dekat sini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila mencipta kita, Allah Taala tak biarkan kita. Tapi Allah Taala pastikan kita ni berkesinambungan dengannya. Okey, itulah imdad. Kita ini berkesinambungan dengannya. Nak faham macam mana sifat imdad ini, rujuk balik perbahasan. Nak faham macam mana nikmat imdad ini, rujuk kembali perbahasan sifat ma'ani. Sifat ma'ani kan tak terputus kan di antara Allah dan kita. Sifat kudrat itu sifat kudrat yang ada pada kita tak terputus daripada sifat kudrat di sisi Allah. Maka itulah imdad. Allah melestarikan, Allah memanjangkan, Allah memantulkan. Itu sebab imdad. Jadi bila Allah wujudkan kita, kita tak pernah bersendirian pun. Tak pernah bersendirian pun. Tetapi Allah Ta'ala sentiasa berhubungan dengan kita dan mengekalkan wujud kita dengan cara mempemaanikan kita ini. Maka kalau begitu keadaannya, kenapa masih boleh lagi kita merasai kita mentadbir diri kita? Amat tak wajar kita merasai mentadbir diri kita. Sebab apa? Sebab kita tak terputus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana nikmat itu berkesinambungan, maka terlampau banyaklah nikmat Allah kepada kita. Tetapi dalam banyak, walaupun nikmat Allah tu banyak, tetap kita tak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Cuba tengok ayat ni, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in, sekiranya ta'udu, kamu semua. Ta'udu ni datang dalam bentuk plural. Maknanya sekiranya kamu semua wahai manusia. Begitu. Semua manusia ni. Okey, ta'udu menghitung. Ta'udu ni menghitung. Tapi dikata untuk orang yang ramai. Sekiranya kamu semua ini wahai manusia menghitung, mengira, membilang. Ni'matallah. Ni'matallah ni mufrad, singular. Ni'mah satu. Okey, ni'mata ni dua nikmat. Kalau jamak, kalau plural dia panggil ni'am. Ni'am. Jadi sekarang ni
semua manusia ini nak kira berapa nikmat? Nak kira satu nikmat je. Sekiranya semua manusia ni menghitung satu nikmat Allah, tu maksudnya la tuhsuha, dan saya tak mampu nak menghitungnya. Ini baru satu nikmat, nak dihitung oleh semua manusia pun tak mampu nak menghitung. Sedangkan Allah Ta'ala berikan kita satu nikmat saja ke? Tidak. Tidak terhingga nikmatnya ya Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lantaran itu wajiblah kita bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apakah maksud syukur? Syukur adalah bergembira dengan yang memberikan lebih daripada bergembira dengan apa yang diberikan. Bersyukur kepada Allah lantaran kesihatan yang diberikan bermaksud memandang Allah yang memberikan kesihatan, bukannya terleka dan terlarut dengan kesihatan yang diberikan. Itu syukur. Walaupun kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita tidak memandang Allah yang menganugerahkan, itu tak bersyukur tu. Pada hakikat syukur. Tapi pada syariatnya, kita diperkirakan orang bersyukur, kita kelihatan sebagai orang yang bersyukur sebab kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi semasa kita mengucapkan Alhamdulillah itu, kita tidak memandang Allah yang menganugerahkan, itu tidak bersyukur. Dan syukur ini, okey, dan nikmat ini wajib disyukuri. Okey, kaedah dia begini. Kalau kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka pasti tidak akan kita mendapat nikmat Allah yang lebih banyak. Kerana apa? Kerana lantaran tak mampu untuk bersyukur dengan nikmat yang sedikit. Jadi, nikmat yang sedikit disyukuri supaya mendapat nikmat yang lebih banyak. Nikmat yang sedikit disyukuri supaya mendapat nikmat yang lebih banyak. Sehingga akhirnya kita tak pandang lagi nikmat yang diberikan, tapi kita tenggelam dalam memandang Allah yang memberikan kita nikmat. Tapi sekali lagi, kalau buta mata hati daripada memandang Allah, tak mungkin kita bersyukur. Bila kita tidak bersyukur, Allah akan tarik balik nikmat yang sedikit itu. Bahkan Allah Ta'ala menggantikan nikmat itu dengan musibah. Inilah sekarang berlaku kat kita, musibah banyak. Ini bukan kita nak sembang menyalahkan orang lain ya. Ini nak sembang supaya sekurang-kurangnya kita lah yang menjadi ejen perubahan. Sekurang-kurangnya kita jaga bahagian kita. Kalau kita tengok keadaan kita ni semakin lama semakin teruk kan. Minyak naik boleh kan? Naik minyak tak boleh. Kalau minyak naik suka hati je naik minyak. Minyak naik suka hati je minyak naik. Tapi kalau kita naik minyak, masalah pula kita nanti kan. Nak katanya, kenapa semakin lama semakin kelihatan Allah menarik balik nikmat kita? Itu jawapannya adalah tanda semakin lama manusia semakin tidak bersyukur kepada Allah. Lepas tu orang tanya pula, mana mungkin tak bersyukur? Kita sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Jawapannya, kamu mengucapkan Alhamdulillah, tapi mata hatimu buta daripada memandang Allah. Lepas tu dia tanya pula, macam mana nak memandang Allah? Itu tanda memang kita tak pandang Allah. Kalau tanya macam mana nak pandang Allah, confirm lah dia tak pandang Allah lagi. Bila confirm dia tak pandang Allah, maka confirm dia tidak bersyukur. Maka inilah perkara yang berlaku pada kita. Jadi kalau kebanyakan orang tak bersyukur, bila Allah Ta'ala tarik balik nikmat, yang bersyukur pun akan merasai impaknya. Ini menunjukkan bahawa kita nak jadi baik, jangan jadi baik seorang-seorang. Kalau kita jadi baik seorang-seorang, kita biarkan orang lain tak baik, maka kita lebih tak baik. Sebab apa? Kita kekal dengan kita lebih baik daripada orang lain. Faham tak? Kalau kita nak baik seorang-seorang, kita seorang je buat berzikir, kita seorang bersuluk, kita seorang bertawajuh, keluarga kita je lah yang mengaji, adik-adik lain kita tinggalkan, maka kita lebih tak baik lagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita membiarkan kita ni dipandang baik. Sepatutnya kita kena memandang bahawa setiap yang tidak baik orang lain itu lakukan, semuanya kerana kelemahan saya untuk mengajak orang tersebut ke arah kebaikan. Itu jiwa fakir, jiwa yang sentiasa fakir kepada Allah. Okay, jadi masalah-masalah harga naik, kos hidup meningkat dan sebagainya ini, sebenarnya selain daripada kita memikirkan tentang kaedah-kaedah yang duniawi itu, sebenarnya yang lebih penting lagi, kita kena memikirkan bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Jadi kalau nak kembali baik hubungan manusia dengan Allah, nak kembali baik keadaan kehidupan kita,
Kita kena baiki kembali hubungan kita dengan Allah. Tidak ada ilmu yang membaiki hubungan kita dengan Allah melainkan ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk memandangnya, dan latihannya adalah dengan zikir, selawat, istighfar, tawajuh, suluk dan perkara-perkara yang seumpama dengannya di bawah bimbingan guru yang diberi izin oleh gurunya untuk membimbing. Gitu. Inilah penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, batuk sikit pun kita pergi hospital. Kalau sakit jantung, boleh masuk ICU. Kalau kanser, bersanggup untuk mengalami sakitnya kemoterapi. Kemoterapi itu sakit ya. Kemoterapi ya, sakit. Okey, jadi kalau apa-apa saja penyakit jasmani, kita kena cucuk pun tak apa, sakit tak sakit. Begitu. Tapi bila kita mengakui bahawa sekarang umat Islam sedang parah dengan penyakit rohani, nak pergi suluk, pergi Terengganu jauh sikit pun, ustaz, jauh sangat ustaz. Nak duduk dalam bas lama, ustaz, sakit pinggang. Ustaz, tak ada masa lah ustaz. Maknanya kita ada nak jaga cucu lah apa bagai. Alah. Kalau ayah anda bonda duduk sakit jantung, ada fikir nak jaga cucu? Bagilah balik cucu kat mak bapak dia. Tapi kalau sakit rohani, jaga cucu lah, kucing tak bagi makan lah, ayam lapar lah, pokok tak siram lah, macam-macam. Kerana apa? Kerana pertimbangan kita bukan lagi pertimbangan seperti mana umat yang terdahulu. Pertimbangan para salafus soleh sentiasa mengutamakan hubungannya dengan Allah. Begitu. Okay, inilah berkenaan dengan penyakit rohani. Jadi puncanya tidak memandang Allah, kerana tidak ada nur. Tiba-tiba datang pula golongan yang tidak mengakui pembicaraan tentang nur yang terpuji dan sebagainya. Maka untuk zaman sekarang ni, diamkan saja, jangan layan golongan tersebut. Kita redah je bahagian kita. Awak nak buta, awak buta seorang-seorang, aku bukan tak ajak. Itu je lah, setelah kita ajak. Tapi jangan memusuhinya, tetap mendoakan kebaikan kepadanya. Begitulah. Kalau orang yang kecil manis tengok, saya jumpa ada seorang kat Singapura, dia sakit kecil manis. Dia punya committed dengan makan ubat tu, kita pun pening. Dengan siap jadual dia, siap bekas ubat dia, ini apa semua, siap ada timer dia. Waktu ni betul-betul pancul dia makan. Kan? Nak kata itu kencing manis, jasmani ke rohani tu? Masih lagi jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, ramai orang yang tidak ambil endah. Ini musibah. Ini musibah. Kita terus, sifat-sifat Allah sangat dekat pada tubuh kita. Ya Tuhanku, alangkah dekat sifat dan hakmu pada diriku. Sesungguhnya sangat benarlah firman-Mu dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Okey ya. Sekarang ni saya dekat sini, handphone dekat sini. Okey. Keadaan gelap. Maka keadaan gelap. Jadi kalau kita kata handphone tu dekat dengan kita ataupun jauh dengan kita, timbul tak persoalan jauh atau dekat handphone dengan kita dalam keadaan gelap? Tak timbul persoalan jauh dekat, betul tak? Katalah maknanya memang by default handphone tu kat sini, saya dekat sini misalnya, tapi keadaan gelap. Tak timbul soal jauh ke dekat, betul tak? Sebab apa tak timbul soal jauh dekat? Sebab tak nampak. Orang tak fikir dirinya dekat atau jauh daripada Allah. Sebab apa? Dia tak nampak. Tiba-tiba pum ada cahaya. Bila ada cahaya, maka baru rupanya dekat je handphone ni. Kan? Contohnya yang apa?
cerita dekat TV Citra tu apa, gelap geletak apa, gelitak apa, alah yang Faizal Ismail dia jadi pengacara tu, yang dia masuk dalam bilik gelap tu kan. Alah, kontrol lah sikit, jangan nampak sangat saya seorang tengok TV. Aduh, buat malu company lah. Tahulah semua orang tak ada Astro, saya seorang je ada Astro. Gelitak kan cerita tu. Itulah, kalau tak tengok cerita tu macam mana nak faham tauhid? Bila kita tengok cerita tu kan yang game tu kan, game ngarut tu lah, maknanya tak ada kerja, dia masuk dalam bilik gelap. Jadi dia nak berpindah daripada satu bekas ke bekas yang lain. Bekas tu sebelah dia je, tapi dia meraba-raba, nampak tak? Dia tak tahu soal benda tu dekat ke jauh. Dia tanya depan lagi, dah belum, nampak tak? Lantaran kerana gelapnya keadaan bilik itu. Jadi bila gelap keadaan bilik, tak timbul soal dekat ke jauh. Itu je. Sekarang ni orang fikir tak dia dekat ke jauh dengan Allah. Kalaupun dia fikir dia Allah dekat dengan dia, dia tak faham macam mana kedekatan itu. Contohnya, kita dalam bilik gelap, nanti masuklah program tu, beritahu sikit, faham? Bila kita dalam bilik gelap, benda tu dekat dengan kita, dan kita tak dekat saja. Faizal Ismail tu, tak semua-mana nama dia sebut dalam kuliah kita kan. Faizal Ismail nama dia kat yang kan. Faizal Ismail tu dia sebut dekat je. Okey, maka dia terima maklumat tu dan dia percaya dekat. Tapi dalam hatinya jejak tak rasa dekat dengan benda yang dikabarkan itu. Tak jejak, tetap tak jejak. Nanti kali kalau tengok TV siaran-siaran mengarut ni, diagnosisnya begitu. Bukan tengok buta je. Tengok untuk jadi modal. Kabelan. Tengok untuk jadi modal. Jadi mana Faizal Ismail kata dekat mana ni jalan? Seawal dia masuk bilik itu pun dia dah mengaba-ngaba. Lepas tu jauh lagi dekat. Dia yakin itu dekat, tapi dia merasa tak kedekatan tu, tak rasa dekat tu. Bahkan dia tetap berjalan pelan-pelan. Dan walaupun dia kata tak ada apa-apa depan tu, semua okey, tapi dia jalan laju terus, dia tak jalan pelan-pelan. Pelan-pelan sebab apa? Gelap. Tapi adakah dia tidak mengakui bahawa dekat dia dengan benda yang dikabarkan tu? Ya, dia mengaku dekat benda tu, tapi jejak tak dalam jiwanya? Tetap tak jejak. Sebab apa? Sebab tidak ada cahaya. Lepas tu bila game over, maka cahaya pun terbuka. Bila cahaya terbuka, dia akan kata apa dia? Lah, dekat sini je. Betul tak? Dah dekat sini je, dekat je. Itulah kenapa awak tak ikut arahan. Okey. Waktu dia cakap dekat sini dekat je, maka rupa-rupanya dirinya dengan objek yang nak dicapai itu dekat saja kan. Sebenarnya ada benda yang lebih dekat lagi dengan dirinya. Apa dia? Kalau tanpa benda tu tak merasai dia dekat dengan objek tadi, apa dia? Cahaya. Faham tak? Analogi saya nak bagi ni, cahaya. Jadi dia nampak dekat objek tersebut lantaran ada perkara yang memperhubungkan dirinya dengan objek itu. Apakah perkara yang memperhubungkan diri dengan objek itu? Cahaya. Sehingga dengan cahaya itu dia memandanglah objek yang disebut-sebut tadi. Bila dia memandang objek yang disebut tadi, maka berhubunganlah dia. Dia berhubungan secara langsung ke ataupun lewat cahaya. Yang mana dengan asbab cahaya itu dia memandang. Bila dia memandang, maka connected lah, betul tak? Sama juga kita dengan Allah. Tanpa ada Nur Muhammad, mana mungkin kita berasa dekat dengan Allah? Tak mungkin. Walaupun kita yakin Allah itu dekat, tapi nak merasai dekat Allah dengan kita, tak mungkin kalau tak ada Nur Muhammad. Itu je nak cakapnya. Tak faham juga, nanti daftarlah program tu, gelitak. Biar experience sendiri. Jadi sama juga dengan ayat ini. Sekiranya hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka aku ini hampir. Jadi kita dah dapat ayat ini, maka semua kita kata, kan kita dengan Allah ni hampir. Mengaku kita hampir dengan Allah, tapi jejak tak ada pada perasaan kita, kehampiran kita dengan Allah? Jawapannya takkan jejak, takkan realiti, takkan kita rasai dan nikmati kedekatan kita dengan Allah itu kalau tidak ada siapa? Kalau tidak ada Nabi yang membawa nur,
Dengan nur itulah kita memandang dekatnya Allah dan kita merasai dekatnya Allah. Lalu kita menikmati kedekatan Allah dengan kita. Maka terlebih dahulu kita kena dapatkan apa? Dapatkan nur. Maka jangan fikir untuk mendekatkan diri dengan Allah, kerana Allah memang dekat dengan kita. Cuma kita fikir macam mana dapatkan cahaya itu supaya kita menikmati kedekatan tersebut dengan Allah. Nampak tak? Ya Rasulullah, dekatnya hamba dengan Tuhan adalah dekat dengan wajahnya, bukan dengan zatnya. Wajah ni dalam kurungan tulis pantulan. Zat seperti mana yang kita dah kena ulang-ulang selalu, zat tidak mungkin dapat diperihalkan. Sebab apa yang dapat diperihalkan oleh makhluk adalah makhluk. Maka kalau zat Allah dapat diperihalkan oleh makhluk, bermaksud kita ini keji, kerana kita telah menurun tarafkan Allah daripada Khalik pencipta kepada makhluk. Itu kena ingat betul-betul. Jangan liar untuk membagaimanakan zat Allah. Tapi kalau zaman sekarang ni ada orang yang liar, buas akalnya untuk membagaimanakan zat Allah, maka jangan rapati orang tersebut, tidak ada kebaikan padanya. Tapi kita doakan kebaikan untuknya, ya. Tidak ada kebaikan daripadanya untuk kita, tapi tetap kita doakan kebaikan kepadanya. Gitulah kira-kiranya. Wajah Allah itu terbit dari zat Allah, dapat langsung sampai kepada diri hambanya. Itulah dinamakan tajalli sifat, dalam kurungan tajalli sifat, bukan digariskan tajalli sifat, yakni nyata sifat Allah yang dizahirkan pada makhluk. Okay, sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu nyata. Itu sifat tu siapa punya? Allah punya. Itu pun bukan hakikat sifat, masih lagi pada dimensi pantulan, pancaran. Untuk memahami hal ini, mari perhatikan antara kita dengan matahari. Bila dipandang dengan akal, jarak antara kita dengan matahari sangat jauh. Akan tetapi pada saat zat matahari menzahirkan cahayanya, merasa panasnya adalah wajah matahari langsung sampai ke tubuh kita. Kita merasa panas bersambung dengan matahari. Kita bersambung dengan panas dan cahayanya. Ketika itu kita terasa dekat kerana menerima tajalli matahari. Kan yang contoh yang selalu kita ulang-ulang kan. Kalau kita dengan matahari jauh ke dekat, nak kata dekat salah, nak kata jauh pun salah. Kalau nak kata dekat, terbakar kita, tapi tak terbakar. Nak kata jauh, ada cahaya mataharinya. Itulah tajalli, pancaran matahari. Ketahuilah orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, bahawa setiap sifat Allah yang dizahirkannya pada alam ini hakikatnya menjadi suatu jalan makrifat untuk mengesakan Allah melalui sifatnya. Sekarang ni semua sifat yang ada pada makhluk semuanya adalah pantulan, pancaran daripada tajalli sifat Allah. Dan sifat Allah Ta'ala itu memperihalkan, sifat itu bertempek, sifat-sifat Allah yang pelbagai itu memperihalkan zat yang esa tadi. Jadi selepas kita telah memandang sifat, dan semua sifat itu merujuk kepada sifat zat yang esa tadi itu, maka akhirnya kita nampak banyak ke nampak satu? Kita nampak satu. Ini yang dia sebut sebagai syuhudul wahdah fil kasrah, memandang keesaan daripada kepelbagaian sifat yang dipantulkan di alam warna. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Jadi sekarang ni itulah dia sebut sebagai wahdatul wujud, keesaan dalam wujud. Kerana yang wujud tu memang esa, dan wujud itu, zat yang wujud itu menampilkan sifatnya yang pelbagai, tapi sifat itu tetap berada pada zat yang esa itu, tapi ditampilkan dalam bentuk yang pelbagai. Dalam aspek warna ada hijau, merah, kuning, kelabu dan sebagainya. Dalam aspek tumbuh-tumbuhan ada pokok yang pelbagai jenis. Dalam aspek maknanya batu, ada batu laterit, ada batu kikir, batu pasir dan sebagainya. Jadi maknanya itu adalah apa dia? Dimensi-dimensi penampilan ataupun tajalli sifat tadi, yang mana semuanya itu merujuk kepada siapa? Keesaan zat Allah, kerana sifat itu adalah sifat Allah. Maka dekat sana, bagi orang mereka yang ada mata hati, dia pandang semuanya ini esa belaka.
Tapi tetap dia tak kata makhluk itu khalik. Dia tak kata pokok ini Allah. Dia tak kata begitu dalam keadaan sedar kemanusiaannya. Tapi kalau dimensi kerohaniannya itu telah menyelubungi dirinya, memang boleh saja dia kata ini adalah Allah, yakni wujud Allah. Jadi kalau kita jumpa orang yang mengaku dirinya Allah, jangan kita sesatkan lagi. Kita kena bagi ruang kat dia dulu untuk bertenang. Mungkin dia sedang terlampau dalam dimensi kerohanian yang mendominasi badannya. Maka kita kena mentakwilkan. Yang dia kata aku Allah tu maksudnya aku tanda wujud Allah. Aku Allah maknanya aku milik Allah. Aku ini kenyataan segala sifat Allah. Aku ini. Jadi dia nak mudahkan lantaran betapa dekatnya dia dengan Allah, aku Allah terus. Seperti mana kalimah bismillah kan? Bismillah eja dia macam mana? Ba terus sin. Satu tempat ni je yang eja dia macam tu. Sepatutnya dalam kaedah bahasa Arab, ejaan dia mesti ada alif kat tengah tu. Ba, alif, sin, mim. Sin dengan mim. Nampak ya? Sepatutnya ada alif kalau ikut kaedah bahasa Arab. Tapi Al-Quran bukan kitab kaedah Arab. Tak terikat dan tak terikat dengan kaedah itu. Maka semua yang menulis bismillah semua terus direct ba dengan sin. Alif itu berbunyi ke tidak alif tu? Alif tu tak berbunyi kalau dia baca sambung. Kalau dia buang ba baru berbunyi alif tu ismun. Tapi kalau macam ditambahkan dengan ba, dia tak kata bi ismi, dia terus kata bismi. Okay, bismillah. Perbahasannya panjang lah. Okay. Tapi yang pentingnya alif itu dibuang. Kenapa dibuang? Lantaran nak menyegerakan betapa semuanya kena dengan nama Allah. Tidak ada satu pun yang sepatutnya menghalang di antara kita dengan nama Allah itu. Itu isyari dia lah. Isyarat ayat tadi. Isyarat bismillah tadi. Sama juga dengan orang yang bersegera, bersungguh-sungguh, committed dan maknanya betul-betul benar-benar ingin merapati Allah. Akhirnya bila dia kata aku Allah, kita sendiri kita takwilkan aku adalah hak Allah, aku adalah kenyataan wujud Allah, aku adalah pantulan sifat-sifat Allah, aku adalah dalam pentadbiran Allah, aku adalah apa dia, bukti pentadbiran Allah. Maka semua-semua benda tu dihazafkan. Kenapa dihazafkan? Untuk supaya tidak berpisah dia dengan Allah, kerana memang hakikatnya kita dengan Allah tak berpisah. Itu. Jadi saja nak dedahkan ilmu ni supaya mudah sangka baik dengan orang-orang yang jazbah, dengan orang-orang yang telah mencapai maknanya anugerah yang Allah Ta'ala buffkan itu. Jadi tapi bukanlah tujuannya untuk lepas-lepas ni ayang Allah nak makan ni, jangan buat main-main. Jangan buat main-main pada lawan bahasa, jangan buat main. Ini pada perkara-perkara terkhusus. Kita dedahkan bukan untuk kita buat main benda ni. Takut-takut kena panah peti. Sebab apa? Bukanlah benda itu panah, takut-takut jadi pemusibah. Sebab apa? Sebab ini benda yang eksklusif yang Allah berikan. Ini adalah hadiah yang terunggul yang Allah berikan. Bila tak merasai satu halangan pun antara kita dengan Allah, itulah hadiah yang terunggul yang Allah berikan kepada kita. Tak ada rasa satu halangan pun kita dengan Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tersebut, sekurang-kurangnya kita mampu menanggapi dan bersangka baik kepadanya. Kalau orang itu benar-benar dalam kebaikan dari Allah, mudah-mudahan terjangkit pula kebaikan itu kepada kita. Itu sebab saya dedahkan benda ni, bukan untuk buat main ya. Ketahuilah hai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah bahawa setiap sifat Allah yang dizahirkannya pada alam ini hakikatnya menjadi suatu jalan makrifat untuk mengesakan Allah melalui sifat-sifatnya. Suatu dalil yang menunjukkan bahawa tiada bagi hamba itu mempunyai sifat ketuhanan. Yang ada hanyalah mazhar sifat Allah jua. Garis kat situ mazhar. Mazhar ni penzahiran. Ataupun sifat Allah yang zahir. Nak terjemah penzahiran, jangan faham dalam konteks bahasa Melayu ya. Kalau penzahiran seolah-olah macam Allah Ta'ala zahir begitu, bukan. Okay, faham ya? Kalau bahaya juga kalau bahasa Melayu sebut penzahiran. Kalau contohnya penzahiran Imam Mahdi, maknanya Imam Mahdi daripada tak nampak kepada timbul begitu. Bukan, jangan dibayang-bayangkan. Mazhar ni adalah penzahiran. Tapi tak tahu cakap macam mana. Maknanya Allah menyatakan perihalan mazhar ni adalah perihalan
menyatakan. Kerana Allah Ta'ala itu kan sifatnya Al-Mubin, yang maha nyata. Dalilnya seperti firman Allah dalam hadis Qudsi, ma taqarraba ilayya al-muqarrabuna bimithli adai ma afradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wahai hambaku, tiada hampir seorang hamba yang ingin hampir kepada Allah dengan melakukan amal yang kufadukan atas mereka, dan senantiasa hambaku yang menghampiri diri dengan aku dengan menambah amal-amal yang sunat, sehingga aku kasih akan dia. Apabila aku kasih akan dia, dan saya pendengarannya itu dengan aku, penglihatannya dengan aku, lidahnya menutur dengan aku, tangannya memegang sesuatu dengan aku, dan kakinya berjalan dengan aku, dan hati-hatinya bercita-cita dengan aku. Yang lafaz Arab ni tak sempurna ya. Lafaz Arab ni dia terhenti setakat akulah pendengaran yang didengar. Yang ni kuntu sama'u alladhi yasma'u bih. Dia mendengar dengan sifat sama aku, sampai takat pendengaran je. Tapi terjemahan tu detail. Just take note je lah, maknanya matan hadis ni tak sempurna. Ada matan yang panjang lagi. Apakah syarat untuk kita mendapat kasih Allah? Kita jangan pasan-pasan Allah kasih kepada kita dengan ibadat kita, Allah kasih kepada kita dengan sedekah kita, dengan ilmu kita, confirm Allah kasih kepada kita, tanpa kita mengetahui macam mana proses untuk mendapatkan kasih Allah. Kita hanya dikasihi Allah apabila kita mengasihi kekasih Allah. Itu. Kita hanya akan dikasihi Allah apabila kita mengasihi kekasih Allah. Ada apa dengan siapakah kekasih Allah? Rasulullah SAW. Ya. Ada apa dengan kekasih Allah itu? Yakni Rasulullah SAW itu. Pada baginda ada apa? Ada cahaya. Yang ini setelah mengasihi baginda, apa yang kita dapat? Yang kita dapat cahaya. Lantaran cahaya itu, apa yang akan berlaku? Kita memandang Allah. Bila kita memandang Allah, kasihlah Allah pada kita. Itu prosesnya. Lantaran kita memandang Allah, kasihlah Allah pada kita. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka baru nyata kita mendengar dengan sama Allah. Baru nyata kita bertutur dengan kalam Allah, kita melihat dengan basar Allah, seperti mana hadis ni. Tapi hadis ni yang bercakapnya di sisi Allah, di pihak Allah. Maka aku inilah yang menjadi pendengarannya, yakni sifat mendengarku. Aku ini yang menjadi penglihatannya, kan? Jadi penglihatannya dengan aku, yakni penglihatannya dengan sifat basarku, pendengarannya dengan sifat samaku. Okey, ilmunya dengan sifat ilmuku, hidupnya dengan sifat hayatku. Semuanya aku. Sebab apa? Sebab Allah kasih pada kita. Maka nyatalah kasih Allah itu kepada kita. Sekarang ini, kalau tak nyata kasih Allah kepada kita, adakah menunjukkan Allah tak kasih pada kita? Contoh gini ya. Kalau kita tak nampak, kita tak nyata, tak nampak kita mendengar dengan sifat sama Allah, adakah menunjukkan terputus kita daripada sifat sama Allah itu? Tak. Tetap sifat Allah, sifat sama itu tetap ada pada kita, kerana dengan sifat sama itulah kita mendengar, dengan sifat basar itulah kita melihat, dengan sifat kalam itulah kita bertutur. Walaupun tidak nyata kita memandang sifat itu, kan? Jadi nak katanya, soalnya kita pandang ke tak pandang, Allah tetap bagi itu Rahman. Itu Rahman. Tapi bagi mereka yang benar mencintai kekasih Allah sehingga mendapat cahaya baginda, dengan cahaya baginda memandang Allah sehingga nyata sifat Allah itu pada kita, itu Ar-Rahim. Apa beza? Itu beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman, soal Allah nak menunjukkan Allah itu pengasih. Ar-Rahim isyarat bahawa yang hanya
Memandang Allah itu Ar-Rahman, hanya yang dapat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sama, maka sia-sia dia digandingkan. Betul tak? Dan mustahil Allah Ta'ala melakukan perkara yang sia-sia. Contohnya, saya ingin minum air. Kan sia-sia air yang kedua tu kan? Saya dahaga. Dahaga yang kedua tu manfaat tak? Tak manfaat. Saya kenapa nak? Nampak ya? Jadi maknanya mengulangi dua perkara yang sama, itu satu perkara yang sia-sia. Jadi kalau Ar-Rahman maknanya sama dengan Ar-Rahim, maka ada apa manfaat daripada pengulangan dua perkara yang sama itu? Maka pastinya ada kelainan, ada pengertian yang tersendiri daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman soal Allah nak tunjuk kasih sayangnya, maka orang tu beriman ke tak beriman ke, orang tu memandang Allah ke tak pandang Allah ke, tetap Allah Ta'ala menzahirkan, tetap Allah Ta'ala menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim khusus bagi mereka yang memandang Ar-Rahman itu. Jadi orang Islam jangan hanya bercukupan dengan Ar-Rahman. Orang Islam kena mengecapi Ar-Rahim supaya benar dia memandang Ar-Rahman. Jadi untuk perihal memandang ini, cahayanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dia tak ke mana kalau sembang memandang wajahnya ni, tak boleh terputus dengan Nur Muhammad. Tapi kalau tak nak sembang tentang Nur Muhammad, bermaksud kita tak mau sembang tentang memandang wajah Allah. Bila tak nak sembang tentang memandang wajah Allah, bermaksud kita bercukupan dengan mata hati yang buta. Bila kita bercukupan dengan mata hati yang buta, bermaksud kita rela untuk dibangkitkan buta di akhirat. Bila kita rela dibangkitkan buta di akhirat, bermaksud kita tak ada masalah kalau kita sesat jalan. Dan sesat jalan tu menuju ke Jahannam. Nampak tak dia punya flow dia? Okey, kan kita daripada atas pula. Kita kat akhirat akan sesat jalan. Allah yang menyesatkan jalan kita. Okey, kenapa Allah menyesatkan jalan kita? Kerana Allah membangkitkan kita buta. Kenapa Allah bangkitkan kita buta? Kerana dekat dunia kita tak sibuk untuk mencelikkan mata hati. Apa buktinya kita tak sibuk untuk mencelikkan mata hati? Buktinya kita tidak prihatin terhadap pembicaraan memandang wajahnya. Okey. Kenapa begitu? Kerana kita menolak langsung-langsung perbahasan tentang Nur Muhammad. Bahaya tau Nur Muhammad. Tapi kita tak naklah ambil perbahasan Nur Muhammad yang falsafah itu bukan sufi. Falsafah adalah falsafah, sufi adalah sufi. Sufi adalah rohani, falsafah adalah pemikiran. Pemikiran akan musnah, rohani akan kekal. Jadi jangan dibicarakan tentang perkara kesufian dengan laras bahasa pemikiran, kerana ia menjadi falsafah yang akan lebih menjauhkan kita daripada Ar-Rahman. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, kenapa? Kerana kita telah memandangnya. Dengan apa kita memandangnya? Dengan Nur Muhammad. Kalau tak faham, sama macam kita mengorat lah. Kalau orang tak pandang-pandang kita terasa tak kita diorati? Tak rasa kan? Orang tu duduk kat depan sebelah pintu, saya duduk kat belakang pula, saya pula. Yang lelaki tu duduk kat belakang, belah dinding, belah belakang, hujung alik sini. Yang seorang lagi tu tak tahulah siapa, duduk kat depan, dekat tingkap tepi tu, pandang. Lepas tu bila yang depan tu pusing belakangnya, terasa dipandang. Pusing belakangnya terasa dipandang. Lain kali dari pandangan mata yang mempunyai, tak tahu, Azizan kontrol macho itu. Padahal lagu tu dia nyanyi tu. Dari pandangan mata yang mempunyai kuasa. Kemudian tak sambung tu. Nak
Itu nak katanya, nak belajar tauhid amat natural, amat fitrah kan. Jadi simple. Mereka kalau kita tak memandang-mandang Allah, macam mana nak menarik hati Allah untuk menzahirkan kasihnya, yang ini Ar-Rahimnya. Tapi Ar-Rahman Allah tetap Allah berikan. Macam tu. Jadi kalau nak pandang Allah tak ada cahaya, mustahil memandang Allah. Itulah. Jadi sebenarnya ayah anda bunda, tuan-tuan puan-puan, jemaah semua, dalam setiap kali kuliah duha kita ni, hati kita kena bersama siapa sebenarnya? Kena sentiasa merasai kita bersama Nabi. Itu je lah. Jadi kalau rindu nak datang kuliah, kerana rindukan ilmunya, itu percuma, kosong, sia-sia. Kalau rindu datang kuliah sebab rindu nak merakam, macam Abang Teh kalau tak merakam sehari dia tak sedang hidup. Maka itu pun sia-sia. Kalau rindu nak datang kuliah sebab apa lagi? Sebab nak habiskan kitab. Dah beli kitab mahal-mahal, tak habis pula kitab ni, rugi. Ini contoh-contoh dah sia-sia. Sepatutnya kalau kita rindu datang kuliah, kitab cahaya atas cahaya ini sebenarnya tanda kerinduan kita kepada Nabi SAW. Seorang benar rindunya kepada Nabi, akan terjangkit rindu itu kepada semua yang hadir dalam majlis tersebut. Sebab itulah untuk menjangkitkan rindu itu kepada di kalangan kita, sekurang-kurangnya kita kena selawat bersama-sama supaya melata kerinduan itu. Dan kalau pun seorang datang dengan rindu yang sedikit dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah, itulah rindu yang banyak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita merasa cahaya, baru kita akan merasa tenang, aman dengan Allah. Sebab kalau tidak, kitab ni baca kat rumah pun boleh, tapi pasti berbeza awalnya kalau kita baca seorang-seorang kat rumah dan kita baca beramai-ramai. Walaupun kita sembang tentang, kadang-kadang kita agak gelak, kadang-kadang kita cerita-cerita sebab perihalan bergembira dengan Nabi, macam family day lah, gathering kita dengan Nabi SAW. Maka di sini kita perlu satu keupayaan, kita perlu satu daya perasaan, iaitu perasaan syok sendiri. Memang kita kena syok sendiri dengan Nabi, memang. Dan hakikatnya kita tak akan syok sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan teruja berasa dekat dengan Allah tanpa terlebih dahulu melalui rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, awak hanya perasan saja awak dekat dengan Allah. Tak kisahlah kita dalam keadaan maksiat ke, dalam taat ke, kita sedih ke, gembira ke, kita buat salah ke, buat betul ke, pada perihalan dengan Nabi tidak ada toleransi. Gaduhlah suami isteri macam mana pun, tapi kalau bab nak bersama Nabi, jangan merajuk-merajuk. Kita tangguh tu merajuk kita, kita datang. Lepas tu lepas habis kuliah ni, sambunglah merajuk tu balik. Tu je kaedah dia. Kalau bergaduh, okey hari Ahad pukul 10, dah stop jap, jom kita dengan Nabi kita dulu. Habis-habis ni masuk kereta balik, gaduhlah balik, tak kisah. Nescaya itu semua kebaikan untuk kita. Sebab Nabi adalah Nabi. Tak apa kalau kita tak rasa pandang Allah pun tak apa. Kalau kita tak rasa memandang Allah pun tak apa. Kadang-kadang ramai yang tanya kat kita, Ustaz, macam mana nak rasa memandang Allah? Tak penting kita nak rasa memandang Allah. Yang penting kita kena rasa rapat dengan Nabi, itu je. Kalau kita rasa rapat dengan Nabi, soal kita merasa memandang Allah ke tidak, itu soal yang kedua. Yang penting kita kena memenuhi asbab untuk merasai rapat dengan Nabi, walau bagaimanapun keadaan kita. Kalau tidak, kesianlah Nabi syok sendiri cinta kat kita, tapi kita tak menyambut cinta Nabi itu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita jadikan kuliah ini sebagai kaedah untuk kita merasai hampir dengan Nabi,
Maka datanglah kuliah ni, faham pun fahamlah, tak faham pun tak fahamlah. Kalau rasa bermakna ke tak bermakna ke, kita bukan hamba kepada perasaan, tapi kita mengejar satu perkara yang ingin dirasai oleh rohani kita, yang mana nikmat rohani itu pernah rohani kita rasai semasa di alam roh, semasa kita bersama Nabi dahulu. Itu saja. Begitulah soal kita dengan Nabi SAW. Maka amat rugilah kalau siapa yang sampai sekarang masih berdegil mengatakan bahawa Nabi itu telah wafat langsung, tidak ada maknanya pada Nabi itu. Rugi sangat orang tersebut. Kesian dekat Nabi SAW. Kerana ada juga umat baginda yang merasai baginda itu telah mati langsung, tidak ada apa-apa. Rugi sangat. Dengan keterangan hadis kursi tersebut, hendaklah si hamba merasakan bahawa ia mendengar dengan hak Allah, maka fanaklah, yakni hapuslah pendengarannya, yakni dia hapuslah dia merasai dia mendengar sendiri, hapuslah dia merasai dia melihat sendiri, hapuslah dia merasai dia hidup sendiri, hapuslah dia merasai dia berilmu sendiri, hapuslah merasai dia hidup dengan diri sendiri. Bukan hapus rasa berdiri sendiri, kerana dia telah benar berada dalam pentadbiran Allah. Dia merasai berada dalam pendengaran Allah, dalam penglihatan Allah, dalam hayat Allah. Itu semua adalah lantaran syafaatnya Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi, mana mungkin dia dapat perkara ini semua. Ia melihat dengan hak Allah, maka hapuslah penglihatannya. Ia bergerak dengan kekuatan Allah, maka hapuslah kekuatannya. Tetapkan tajalli sifat satu demi satu, hingga hapuslah sifat-sifat yang lain. Yang nyata adalah tajalli sifat Allah pada makhluknya. Ketika itulah kita memperoleh kemenangan. Bisyiril Fatihah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Syafi' Allah. Ya Rasulullah, kekal dirimu dalam rohaniku. Ya Rasulullah, kekal rohanimu bersama rohani kami. Ya Rasulullah, dengan barakah bimbingan guru-guru kami, dengan barakah semua hamba-hamba Allah yang Allah berikan barakah kepadanya, dengan barakah sanad yang kami berpaut padanya, maka kekallah rohaniah kami bersama rohaniahmu. Ya Rasulullah, bersama rohaniah guru-guru kami, yang mana guru-guru kami itu bersama rohaniah guru-gurunya, yang mana guru-gurunya itu bersama rohaniah guru-gurunya, maka bersama rohaniah semua ahli sanad sesama mereka, sampai bergabung dengan rohaniah para tabi'in, bergabung pula dengan rohaniah para tabi'in, bergabung pula dengan rohaniah para sahabat, yang sampai bergabung rohaniah dengan baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa amal kami, tidak ada apa-apa ilmu kami, melainkan kami berpaut pada rohaniahmu, supaya Allah sudi memberikan kami cahayanya lewat dirimu. Ya Rasulullah, untuk kami memandang Allah, untuk kami memandang wajahnya, untuk kami memandang haknya, supaya kami merasai benar dalam pentadbirannya. Maka tenanglah jiwa kami, Ya Allah, kerana kami telah benar-benar memandang bahawa diri kami dalam pentadbiran-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Allah, mungkin ada yang memandang, yang mendengar kuliah ini walaupun hanya melalui rakaman dan YouTube. Ya Allah, seperti mana Engkau memberikan perasaan itu kepada kami di sini. Ya Allah,
Berikanlah juga perasaan itu kepada semua yang memandang dan menonton video kami ini, ya Allah. Juga kepada semua guru, ya Allah. Juga kepada semua ahli keluarga kami, ya Allah. Ayah kami, ibu kami, adik-beradik kami, semuanya umat baginda Nabi SAW. Bahagialah rohaniah kami apabila bergabung dan berhati merasai menyatu dengan rohaniah Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidupkan kami dengan kalimah ini, ya Allah. Matikan kami dengan kalimah ini, ya Allah. Kekalkan kami bersama kalimah ini, ya Allah. Memandang wujud-Mu, ya Allah, melalui nur Muhammad, nur Nabi Mu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qul qali hada astaghfirullahalazim 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 li wa lakum. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.